Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar anda semua hari ini? Diharap dalam keadaan sihat walafiat. Soleha doakan agar semua rakan dan follower FB Soleha sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan dalam setiap urusan kalian di dunia ini dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, ada siapa yang join live Soleha sekarang? Boleh tolong share tak? Tolong sharekan link FB live Soleha hari ni supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Di hari Ahad yang ceria dan penuh barakah ini, salam Isra' dan Mi'raj kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. InsyaAllah semoga hari yang penuh barakah ini memberikan sejuta rahmat dan keajaiban buat kita semua rakyat Malaysia khususnya. Okey. Tajuk sharing ilmu Soleha hari ini, hari yang ke-167 adalah sifat ahli syurga versus sifat ahli neraka, insya-Allah. Okey, sebelum tu, jom sama-sama kita mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Sebelum tu Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu kepada new follower dan friend list yang baru. Alhamdulillah, nama diberi Soleha binti Mat Taha, berusia 31 tahun dan Soleha merupakan grade leader FTR bagi kawasan Keluang, Johor. Alhamdulillah, Soleha telah memiliki lebih 300 orang ejen yang berdaftar under tim Soleha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Soleha telah masuk tahun kelima dalam bidang dan dakwah FTR ni. Alhamdulillah, merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah dan salam silaturahim kepada anda semua yang baru mengenali dan baru follow Soleha. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa lagi, Soleha nak share hari ni tajuk yang sangat best dan sangat-sangat membuka minda dan hati kita, insya-Allah. Tajuk hari ni adalah sifat ahli syurga versus sifat ahli neraka. Okey, mengikut dalam tajuk formula tarik rezeki FTR, Soleha kupas tajuk pada hari ini berdasarkan buku FTR. Alhamdulillah, seperti mana yang kita sedia maklum, siapa-siapa yang nak jadi ahli syurga nanti, insya-Allah dia kena menjaga dan memiliki 4 S ini. S yang pertama adalah sedekah, S yang kedua adalah senyum, S yang ketiga adalah syukur dan S yang keempat adalah sabar. Ini 4 S ini adalah merupakan sifat ahli syurga, di mana Allah telah berfirman, innallaha ma'as sabirin, la in syakartum la azidannakum. So Allah telah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran di mana Allah sangat suka dan Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, dengan orang yang selalu bersyukur. Allah akan tambah nikmat kepada mereka. Okey, kita lihat satu persatu ciri-ciri sifat ahli syurga ini. S yang pertama adalah sedekah, di mana the more you give, the more you get. You are rich when you give. So, banyakkan memberi, banyakkan bersedekah, banyakkan menghulur tangan kita ni. Tangan yang memberi ini lebih baik daripada tangan yang menerima. So, banyak-banyakkan sedekah
banyak-banyakkan memberi, anda akan menjadi seorang yang kaya raya, kaya jiwa, kaya akhlak, kaya budi pekerti, kaya harta dan suci harta, insya-Allah. So Allah telah berjanji. Banyak-banyakkanlah bersedekah apa yang kamu ada di dunia ini. Apa sahaja hak milik kamu di dunia ini jika kamu sedekahkan. Sebabnya apa yang di dunia ini bukan hak kamu sebenarnya. Apa yang menjadi hak kekal kamu adalah apabila kamu memberikan sedekah apa yang kamu ada. Pahala daripada sedekah itulah menjadi hak milik kekal kamu dan menjadi bekal saham akhirat kamu di syurga nanti, insya-Allah. Inilah yang Allah kata. Banyak-banyakkan memberi, banyak-banyakkan bersedekah, bantu golongan-golongan yang memerlukan, fakir miskin, golongan fisabilillah yang sangat-sangat memerlukan seperti mereka anak-anak yatim, anak pelajar tahfiz, insya-Allah, golongan fakir miskin, ibu-ibu tunggal dan golongan tua yang tidak berupaya lagi, kita bantulah dan ringankanlah beban mereka. Insya-Allah, senang susah sama dikongsi. Sebabnya Allah telah memperingatkan kita 5 perkara sebelum 5 perkara. So, banyak-banyakkan bersedekah, banyak-banyak ringankan tulang kita, membantu mereka yang sangat dalam kedaifan, mereka yang sangat dalam kesusahan. Kita ringankan tangan kita memberi seikhlas hati, insya-Allah. Sebab sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut pembahagiannya, insya-Allah. Itu yang pertama. S yang pertama adalah sedekah. S yang kedua adalah senyum. Banyak-banyakkan kita senyum, banyak-banyakkan kita ceria. Sebabnya rezeki akan datang kepada mereka yang sentiasa senyum, ceria dan sangka baik dengan Allah. Mereka yang selalu tersenyum bila mendapat rezeki daripada Allah. Itulah mereka yang sentiasa menjadi magnet rezeki, insya-Allah. So, jadilah kita, kalau kita nak jadi ahli syurga, banyak-banyakkan senyum, banyak-banyakkan berterima kasih kepada Allah, insya-Allah kitalah yang bakal menjadi ahli syurga. Dan S yang ketiga adalah syukur. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada dirinya, insya-Allah. So, kita nak jadi orang yang bersyukur ke orang yang kurang bersyukur? Jadilah kita manusia yang bersyukur dan selalu berterima kasih dekat Allah. Sebabnya kalau kita menjadi seorang yang bersyukur, Allah pun akan memberikan rezeki yang melimpah ruah dekat kita. Kalau kita dapat sedikit, kita bersyukur. Kita dapat banyak, lagilah kita kena bersyukur dan banyakkan bersedekah. Allah melihat segala apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Hati kita, niat kita, nawaitu kita, mindset kita kena jaga betul. Selalu berterima kasih dengan Allah. Cara kita nak tunjukkan terima kasih kita dekat Allah adalah dengan kita melakukan solat sunat duha. Seseorang hamba Allah yang bersyukur, dia tak akan lupa untuk melakukan solat sunat duha. Sebabnya, manusia melakukan solat sunat duha kerana dia bersyukur kepada Allah. Bukanlah kerana dia nak meminta rezeki melimpah ruah. Bukanlah kerana dia nak minta duit dan harta yang berkepuk-kepuk. Tak. Konsep kita lakukan solat sunat duha adalah terima kasih dan syukur kita yang kita nak berikan dan zahirkan dan nak tunjuk dekat Allah bahawa kita sangat bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang Allah bagi dekat kita setiap saat, setiap masa. Contohnya, kita masih dalam keadaan sihat walafiat, kita masih ada udara yang bersih untuk kita hirup setiap hari. Inilah antara rezeki yang patut kita syukuri. Dalam FTR pun ada ajar, setiap pagi tuliskan kesyukuran anda, tanda terima kasih anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah datangnya daripada hati yang banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
S yang keempat adalah sabar. Seperti situasi kita yang melanda pada hari ini, kita digemparkan dengan penyakit COVID-19. So, kita hendaklah banyak-banyak bersabar, banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan solat dan sabar. Setiap ujian yang datangnya daripada Allah akan kembali dan diserahkan kepada Allah untuk jalan penyelesaiannya. So, kalau ada ujian, solat dan sabar adalah senjata bagi kita orang Islam. Jangan lupa, jangan jadi orang yang pentingkan diri, tak nak cari Allah dalam setiap kesusahan dan kesenangan kita. Carilah Allah di saat kamu senang dan susah. Bukanlah kita cari Allah di saat kita ditimpa ujian sahaja. Sebabnya, bila kita mencari Allah dalam setiap keadaan, insya-Allah hati kita akan memupuk rasa sabar, sentiasa reda, sentiasa terima dengan hati yang sangat lapang dan sentiasa bersedia dalam setiap apa ujian yang Allah turunkan dekat kita, kita hadapi dengan hati yang sangat tenang, hati yang sangat damai dan hati yang sangat tenteram. Itulah sebaik-baik manusia yang sentiasa sabar, yang sentiasa tenang menghadapi setiap ujian Allah. Kita ikut peraturan yang kerajaan telah sarankan demi kemaslahatan ummah. Kita disuruh duduk di rumah, duduklah di rumah baik-baik. Jangan merayau-rayau. Jangan kita jadi orang yang sangat pentingkan diri, tak nak fikirkan kesusahan orang lain, tak nak fikirkan keperitan orang lain. Para doktor, misi dan nurse telah bertungkus lumus membantu pesakit-pesakit COVID-19 ni. Kenapa kita tak nak dengar saranan kerajaan untuk stay at home? Ni contoh ujian yang Allah berikan hanya seketika kepada kita. Allah nak tengok kita, adakah kita sabar, adakah kita bersyukur dan terus bersangka baik dengan Allah. Sebab tu bila ujian melanda, kita kena ada ilmu, kita kena jaga mindset kita kena sentiasa tenang, jangan salahkan Allah, jangan marah-marah, jangan stres-stres. Caranya adalah dengan ilmu, always back to Allah. Sebabnya, manusia yang tenang sentiasa akan menang. Manusia yang sentiasa banyak ilmu dan top up ilmu, insya-Allah dia dapat menghadapi segala ujian dengan sabar dan reda. Inilah yang FTR ajar. Supaya kita terus bersangka baik dengan Allah, bersyukur. Ujian yang Allah bagi ni adalah tanda rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, insya-Allah. Pandang pada sudut yang positif, pandang pada sudut yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya, bila kita duduk di rumah ni, inilah masa kita menghabiskan quality time bersama keluarga kita. Cuba bayangkan sebelum ni kita sibuk dengan kerja, keluar awal pagi dalam keadaan gelap, balik ke rumah dalam keadaan gelap, dengan anak-anak tak sempat kita nak peluk, tak sempat kita nak suap makan, tak sempat kita nak sediakan masakan untuk mereka. So, inilah masanya Allah bagi kita rehat. Allah suruh kita duduk di rumah baik-baik. Buatlah aktiviti yang berfaedah. Buatlah tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran di rumah, solat berjemaah. Inilah impak dan ibrah yang kita nampak daripada ujian yang Allah berikan pada saat ini. Pandang pada sudut positif. Diri kita ni lah nak bawa macam mana. Apa yang kita buat setiap hari ni, adakah kita teruskan dengan aktiviti yang membuang masa, ataupun kita penuhi dengan aktiviti yang sangat berfaedah, kumpul pahala banyak-banyak, kumpul saham akhirat, amal ibadah kita. Hari inilah Allah bagi masa. Masa sekarang, pintu masjid telah ditutup, pintu-pintu kedai pun kebanyakan telah ditutup. Tetapi hanya satu pintu je yang masih dibuka, iaitu pintu taubat. Sedarkah kalian, Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita semua untuk terus bertaubat, untuk terus mendekatkan diri dengan Allah, untuk tidak terus melupakan Allah di saat susah dan senang. Carilah Allah di saat kita pada masa ini, walaupun kita
lebih senang, ada orang lain yang lebih susah daripada kita, makan tak cukup, nak beli barang makanan pun tak ada duit. So kita bersyukur di sini. Kita bersyukur di sini Allah masih kurniakan rezeki dekat kita, makan kenyang, makan cukup, hidup dalam rumah yang sempurna, dapat berteduh daripada panas dan hujan. Cuba bayangkan rakyat Syria, rakyat Palestin di luar sana yang berada dalam kesusahan. Masihkah kita nak merungut-rungut lagi? Masihkah kita nak ada perasaan tidak bersyukur dengan segala rezeki Allah? Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua di sini terpelihara iman kita, sentiasa bersyukur, sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah 4 sifat ahli syurga. Dan apa pula 4 sifat ahli neraka? 4 sifat ahli neraka tadi ialah, di mana yang pertama, mereka yang suka marah-marah, mereka yang kedekut, mereka yang tak nak bersyukur, mereka yang tak nak bersabar. Segala apa perbandingan sifat daripada sifat ahli syurga tadi, yang negatifnya semua berbalik kepada sifat ahli neraka. Di mana sifat ahli neraka ni orangnya sentiasa panas baran, sentiasa nak marah-marah, sentiasa kedekut, sentiasa tak nak top up ilmu, sentiasa berkira-kira dengan ilmu, sentiasa tak nak improve diri amal ibadah dia, sentiasa membuang masa, sentiasa mementingkan diri, selfish. Inilah mereka, ciri-ciri sifat ahli neraka yang akan duduk di neraka Jahannam nanti. Inilah mereka yang tidak mahu mendekatkan diri dengan Allah. Allah dah bagi peluang ni. Allah dah bagi ruang untuk kita bertaubat. Kenapa kita tak nak gunakan masa yang ada untuk ber-me time dengan Allah, untuk ber-Quran time dengan Allah? Kita disuruh kuarantin dekat rumah, bukanlah kita tak boleh buat apa-apa aktiviti. Banyak lagi aktiviti dan perkara amal ibadah yang boleh kita buat seharian. Dengan banyak sangat masa Allah bagi seharian. Bukanlah kita duduk di rumah hanya makan, tonton TV, tidur itu sahaja. Banyak lagi amal ibadah yang boleh kita buat setiap hari. Banyakkan bersedekah, banyakkan bermuhasabah diri, banyakkan mengaji, membaca Al-Quran, solat berjemaah, solat awal waktu bersama keluarga tersayang kita. Inilah masanya. Jangan buang masa, jangan sia-siakan masa dan umur yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tak tahu bila masa Allah akan cabut nyawa kita. Hari ni kita masih hidup, belum tentu esok kita akan hidup lagi. So, banyak-banyakkan merenung diri, banyak-banyakkan bermuhasabah diri. Jangan buang masa, insya-Allah. Inilah masanya kita nak untuk always back to Allah. Jangan lupakan Allah di saat kita senang ataupun susah, insya-Allah. Kalau kita jaga Allah, sentiasa bersyukur, sentiasa sabar, sentiasa banyak bersedekah, sentiasa banyak top up ilmu, insya-Allah kitalah yang terpilih di kalangan ahli syurga dan kita takkan masuk dalam kalangan ahli neraka yang banyak dosa, yang selalu buat maksiat, yang sombong, yang bongkak, yang kedekut. Itulah sifat ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga anda-anda semua yang menonton pada hari ini terpilih dalam golongan ahli syurga yang sangat Allah kasihi, yang sangat Allah sayangi, dan insya-Allah kita berusaha dari hari ke sehari untuk tarbiyah diri kita, untuk didik diri kita, untuk always back to Allah. Jangan lupakan Allah, insya-Allah. Okey, faham? Faham semuanya? Semoga pesanan ini khusus untuk diri solehah juga. Diri solehah yang selalu lupa, yang nak selalu diperingatkan. Jadilah kita manusia sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain dengan saling memperingat-ingati dan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Inilah dia kita. Tak ada masa untuk kita berputus asa dalam dakwah. Tak ada masa untuk kita lemau-lemau. Tak ada masa untuk kita bermalas-malasan. Teruskan semangat, teruskan nilai-nilai positif dan
sifat mahmudah dalam diri anda semua, insya-Allah Allah akan sayang kita sampai ke syurga nanti. Okey, Soleha sudahi live sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga membuka minda dan mata hati kalian untuk terus always back to Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.